Kita intro dulu. La 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 la. 2024 baru je bermula. Tapi dah ada berita yang kelakar. 700 juta pula dah jadi mainan. Aduh, ya Allah, takut karim. Tahun je baru. Tapi dia punya intipati sama je masalah je. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat tahun baru 2024 kepada seluruh penonton, subscribers dan juga followers Papa Berry Studios. Pada hujung tahun 2023, kiranya nak masuk tahun 2024, kita telah disajikan dengan satu berita yang boleh dikatakan agak menggemparkan, iaitu pihak polis telah dilaporkan menerima laporan polis berhubung 700 juta ringgit yang telah dibelanjakan oleh dua kerajaan terdahulu, iaitu Kerajaan Muhyiddin Yassin dan juga Kerajaan Ismail Sabri, di mana laporan itu telah meminta polis dan juga pihak-pihak yang berkenaan menyiasat apakah yang telah dibelanjakan, bagaimanakah ianya dibelanjakan dan ke manakah ianya dibelanjakan. Dan benda ini telah pun disahkan oleh pihak polis dalam satu kenyataan media. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan sekalian, macam mana datangnya bab 700 juta ni masalahnya? Ini pada pandangan saya sajalah ya. Kalau tersalah, minta maaf. Anda pasti tahu berkenaan dengan Langkah Dubai. Langkah Dubai ini merupakan satu nama yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, terutamanya JECOM, terhadap satu gerakan yang dipercayai telah dilakukan ataupun sedang dilakukan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan madani pada ketika ini, di mana antara nama-nama yang dikatakan menjadi dalang kepada Langkah Dubai ini ialah Tun Dr. Mahathir, Tun Daim Zainuddin dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan ketiga-tiga orang ni merupakan orang yang memang akan mendatangkan masalah kepada kerajaan perpaduan madani sekiranya kalau mereka ini dibiarkan bebas dan juga lepas. Jadi something has to be done to curb their influences amongst the people. Cakap putih pula aku, tahun baru kan? Dan antara benda yang cuba dilakukan oleh pihak kerajaan ialah dengan menamakan perkara itu sebagai Langkah Dubai. Ini pada pandangan saya cuba untuk membawa vibe langkah Sheraton yang pernah menjadi kejian sesetengah masyarakat ketika tahun 2020 yang lalu. Tetapi nampak gayanya, walaupun JECOM cuba untuk memberikan nama Langkah Dubai, tetapi kelihatannya rakyat bukan sekadar tidak merasakan bahawa benda itu tidak betul. Bahkan kebanyakan rakyat, terutamanya orang-orang Melayu dan sebilangan besar orang Cina dan India mengalu-alukan pula Langkah Dubai tersebut. Dan ini mendatangkan kegusaran pada pandangan saya kepada pihak kerajaan. Jadi, berkemungkinannya pihak kerajaan terpaksa melakukan sesuatu. Lalu, mungkin 700 juta yang telah dibuat laporan polis oleh pegawai kepada pengarah komunikasi UMNO iaitu Datuk Lokman Nur Adam ini merupakan salah satu cara untuk memastikan yang pengaruh Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin sekurang-kurangnya dapat dikendurkan buat sementara waktu. Sebab apa saya kata macam tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab kalau kita perhatikan tentang isu 700 juta ringgit untuk promosi aktiviti kerajaan sepanjang tahun 2020 sampai ke 2022 ini, sebenarnya benda ini bukan baru semalam, bukan baru hari itu muncul tau. Benda ini telah disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dalam sidang parlimen ketika menjawab soalan daripada ahli Parlimen Batu iaitu P. Prabhakaran yang bertanyakan kepada Perdana Menteri pada ketika itu tentang berapa banyakkah perbelanjaan yang telah dikeluarkan dan telah digunakan oleh kerajaan sejak tahun 2020 sampailah ke 2023 sampai ke saat ini berkenaan dengan promosi sebarang tindakan kerajaan ataupun aktiviti-aktiviti kerajaan. Dia tak tanya pasal aktiviti parti, dia tanya pasal aktiviti kerajaan. Jadi pada ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa sebanyak 500 juta telah dibelanjakan oleh pentadbiran zaman Muhyiddin Yassin dan selebihnya lebih kurang dekat 200 juta dibelanjakan ketika zaman Datuk Seri Ismail Sabri. Saya nak anda tengok betul-betul tarikh ini, tuan-tuan sekalian. Benda ini disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 7 hari bulan November 2023. Laporan polis yang mengatakan bahawa mereka dah menerima laporan berkenaan dengan benda ini pada 30 hari bulan Disember tahun 2023. Jadi mengapakah sampai sebulan setengah, sebulan lebih, dekat 2 bulan sebenarnya, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tentang perkara itu, barulah tiba-tiba laporan polis hendak dibuat dan polis tiba-tiba nak siasat pula benda ini. Dan yang paling kelakarnya, 3 hari sebelum polis mengatakan bahawa mereka mengatakan yang mereka akan siasat perkara ini,
Perkara ini kembali dibangkitkan pula oleh Menteri Komunikasi iaitu Fahmi Fadil yang bertanyakan soalan rakyat perlu tahu dan berhak tahu tentang ke manakah 500 juta dan 200 juta itu dibelanjakan. Nampak tak dia punya hubungan kait kat situ? Dia macam kita dah boleh susun tau, dia punya jigsaw puzzle dekat situ. Jadi kalaulah kita ini memang nampak tentang segi politik dan sebagainya, kita dah susun dah dia punya kepingan-kepingan itu, kita nampak benda ini mahala ke mana sebenarnya. Sebab apa yang telah disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebenarnya merupakan satu perkara yang orang kata apa di dalam Dewan dan tidak perlu dikeluarkan pun sebenarnya. Seandainya kalau polis siasatan dan sebagainya, memadailah kalau sekadar tengok laporan audit untuk tahun-tahunnya berkenaan. Tak payahlah sampai nak buat laporan polis. Sebab benda ini adalah berkaitan dengan apa yang kerajaan belanjakan, bukan parti belanjakan. Kalau awal tahun lepas, tahun 2023, kita dikejutkan dengan orang kata apa pendedahan Anwar berkenaan dengan 600 bilion yang konon-kononnya disakau oleh Muhyiddin Yassin. Itu mungkinlah ada sedikit goyang-goyang kat situ sebab ada melibatkan kepentingan parti dan macam-macam lagi. Tetapi ini 700 juta saja pun dan melibatkan dua kerajaan. Dan satu benda yang saya nak ingatkan kepada anak dan papa sebelum mereka nak julang isu ini bagi nak rak. Ketika kedua-dua kerajaan ini, Menteri Kewangannya adalah orang yang sama, iaitu Tengku Zafrul Tengku Aziz. Di mana kalau anda ini bijak dalam tata kelola, sebarang tindakan membenarkan pengeluaran duit untuk perbelanjaan kerajaan adalah tertakluk 100% di bawah perbendaharaan, 100% di bawah Kementerian Kewangan. Jadi kalau ada apa-apa duit yang hendak diriliskan daripada kantung kerajaan untuk dibelanjakan oleh kerajaan, ianya haruslah melalui Menteri Kewangan. Dan kena ingat, Menteri Kewangan macam saya sebutkan tadi, bukanlah Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri menangkap Menteri Kewangan ataupun Ismail Sabri Perdana Menteri menangkap Menteri Kewangan, tetapi Menteri Kewangan untuk kedua-dua kerajaan ini adalah orang yang sama, iaitu Tengku Zafrul Tengku Aziz. Dan ya, Tengku Zafrul sampai ke hari ini masih berada di dalam Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Why not Datuk Seri Anwar tak tanya saja pada Tengku Zafrul? Tak payah susah payah nak minta polis siasat Muhyiddin, nak minta polis siasat Ismail Sabri. Sebab at the end of the day, yang membenarkan pengeluaran tersebut ialah Tengku Zafrul. Segala dokumen dan sebagainya ada pada tangan dia ataupun sekurang-kurangnya dia ada pengetahuan berkenaan dengannya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bagi saya lah, benda ini lebih kepada satu political stunt, merupakan satu kaedah untuk cuba macam saya katakan tadi, membendung pengaruh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan mungkin jugalah sekurang-kurangnya untuk cuba merencatkan langkah Dubai yang disebut-sebut itu. Dan percayalah cakap saya, rakyat Malaysia pada ketika ini, mereka dah imun. Mereka dah lali dengan orang kata apa segala tuduhan pembangkang sakau duit itu, pembangkang curi duit ini, pembangkang salah guna duit itu, pembangkang duk merembat duit ini. Mereka dah lali, dah imun. Mereka sudah tidak peduli. Mereka dah tak heran. Yang mereka herankan sekarang ini ialah tentang harga barangan yang bakal naik. Diesel yang sudah semakin mahal. Dan yang paling penting sekali, SST atau logistik pun dah 8%. Harga ayam pun bakal meningkat. Beras susah nak dapat bertepatan entah mana-mana pergi. Minyak paket pun dah raib entah ke mana. Telur kejap ada, kejap tak ada macam biskut. Gula pun kejap ada, kejap tak ada macam biskut. Dan macam-macam lagi perihal yang lebih menyesakkan dada dan hati rakyat. Itu yang sebenarnya. Tetapi macam biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan kita ini dia macam masih lagi membawa mentaliti pembangkang. Mereka tidak memikirkan tentang kemaslahatan rakyat. Mereka hanya memikirkan tentang kemaslahatan mereka di puncak kuasa sahaja. Jangan marah saya, jangan salahkan saya. Anda tanyalah mana-mana rakyat, majoritinya berkata sedemikian. Kerana itulah ketika tinjauan yang dilakukan oleh Merdeka Center baru-baru ini, 60% mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal selaku Perdana Menteri. Bukan saya kata, mereka yang kata. Nasib baik mereka kata Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal sebagai Perdana Menteri tidak lagi popular. Buatnya kalau 60% tu tiba-tiba tanya soalan ini, nak jawab macam mana bang? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?